Assalamualaikum murid-murid. Okey, apa khabar semua? Okey, hari ini kita belajar lagi pendidikan Islam iaitu sunat abad dan sunat hayat. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 128 hingga 131. Okey, sebelum tu kita baca sama-sama doa belajar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, apakah objektif pengajaran kita pada hari ini? Objektif pengajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan pengertian sunat abad dan sunat hayat dan menerangkan perkara sunat hayat dan sunat abad. Okey, apakah perkara-perkara sunat dalam solat? Okey, perkara-perkara sunat dalam solat terbagi kepada dua, iaitu sunat abad dan sunat hayat. Okey, sunat abad adalah amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, perlu digantikan dengan sujud sahwi. Okey, jadi sunat abad perlu digantikan dengan sujud sahwi. Contohnya adalah seperti membaca doa kunut. Okey, apakah sunat hayat? Sunat hayat pula adalah amalan sunat yang amat dituntut, tetapi jika ditinggalkan tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Okey, apakah contoh sunat hayat? Contohnya adalah seperti membaca doa iftitah. Okey, Ustazah dah sediakan slide. Okey, sunat, kalau macam sunat abad adalah doa kunut. Sunat abad adalah doa kunut. Okey, solat doa kunut. Okey, murid-murid boleh baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi man aqtait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Okey, doa iftitah seperti yang murid-murid selalu baca. Okey, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, itu adalah doa iftitah dan doa kunut. Okey, apakah sunat-sunat abad? Okey, sunat-sunat abad yang pertama adalah duduk dan membaca tahiyat awal. Okey, sunat abad seperti mana Ustazah bagi tahu tadi, sekiranya ditinggalkan perlu digantikan dengan sujud sahwi. Okey, pertama duduk dan membaca tahiyat awal. Yang kedua, membaca selawat dalam tahiyat awal. Okey, selawat dalam tahiyat awal murid boleh rujuk muka surat 94. Allahumma salli ala Muhammad. Itu adalah selawat dalam tahiyat awal. Okey, yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Okey, dalam tahiyat akhir ada selawat wa ala ali Muhammad. Okey. Nombor 4, membaca doa kunut dalam solat subuh. Dikira sunat abad. Nombor 5, berdiri semasa doa kunut. Yang keenam, selawat kepada Nabi Muhammad semasa doa kunut. Okey, semua ini adalah merupakan sunat-sunat abad. Dan jika ditinggalkan, digalakkan untuk membaca sujud sahwi. Okey, apakah sunat hayat? Sunat hayat adalah pertama dari segi perbuatan, pertama mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan bangun selepas tahiyat awal. Okey, yang kedua, meletakkan tangan di atas tangan kiri ketika
berdiri. Okey, yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash dan duduk tawarruk. Yang kelima, meletakkan kedua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Dan yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Okey, ini adalah semua adalah sunat hayat dan sekiranya ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey, ini sunat hayat dari segi perbuatan. Okey, ada sunat hayat dari segi bacaan. Okey, sunat hayat dari segi bacaan, pertama melafazkan takbir al-intifalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Allahu Akbar. Okey, semua takbir yang mengiringi perbuatan dalam solat itu adalah salah satu daripada sunat hayat. Yang kedua, membaca isti'azah sebelum Al-Fatihah. Isti'azah ni apa? Isti'azah ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adalah isti'azah. Dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Contohnya, waladdallin amin. Amin tu adalah sunat hayat sahaja dan sekiranya ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Okey, yang ketiga, membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah pun sekiranya ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Yang keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Contohnya, ketika rakaat pertama murid membaca surah Al-Fatihah dan murid tak membaca surah lain. Sekiranya murid tidak membaca surah lain selepas Al-Fatihah, tidak perlu sujud sahwi. Yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah. Maksudnya menguatkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Maksudnya sekiranya murid tidak menguatkan suara ketika membaca Al-Fatihah dan pada surah rakaat pertama, okey, murid tidak perlu membaca sujud sahwi. Yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud ni subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu ketika rukuk. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Okey, sekiranya murid-murid tidak membaca, murid tidak perlu sujud sahwi. Okey, yang ketujuh, membaca sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu ketika bangun daripada rukuk. Ketika murid bangun daripada rukuk, murid terlupa baca sami Allahu liman hamidah ataupun Rabbana lakal hamdu. Jadi ketika murid terlupa membaca, murid tidak perlu sujud sahwi. Okey, yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Okey, yang ke-9, membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni pada tahiyat akhir. Kama salli ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahiman. Murid lupa baca contohnya. Tidak perlu sujud sahwi. Yang ke-10, memberi salam yang kedua. Murid dah memberi salam yang pertama waktu akhir. So, murid sudah memberi salam pertama waktu awal. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Murid dah memberi salam pertama tapi murid tidak memberi salam yang kedua. Murid terlupa contohnya. Jadi tidak perlu sujud sahwi. Okey, murid-murid boleh rujuk muka surat 96. Okey, apakah sujud sahwi? Okey, apa maksud sujud sahwi? Okey, tata cara sujud sahwi. Okey, bacaan sujud sahwi murid boleh tengok atas sekali. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Itu adalah bacaan sujud sahwi. Bagaimanakah murid nak membuat sujud sahwi? Okey, ketika duduk iftirash membaca tahiyat akhir. Ketika murid membaca tahiyat akhir,
murid okey. Selepas yang kedua, murid sujud selepas duduk iftiras, lepas tu murid sujud, murid baca subhanaman la yanamu wala yashu. Okey, lepas tu murid duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud macam biasa. Lepas tu murid sujud yang kedua balik, subhanaman la yanamu wala yashu. Dan yang kelima, murid duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Okey, duduk tahiyat akhir maksudnya. Okey. Lepas tu murid memberi salam. Memberi salam macam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, rumusan kat sini, solat yang sempurna akan menjamin ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tahniah Ustazah ucapkan kepada murid-murid yang sudah mengikuti pelajaran pada minggu yang lepas dan pada hari ini. Jangan lupa siapkan tugasan yang Ustazah akan berikan dan hantar ke Telegram Ustazah seperti biasa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.